الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Nazir dan ahli jawatan kuasa, tuan imam dan dua-dua masjid serta semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita semua bertemu semula dalam agenda kuliah maghrib yang kita laksanakan tiap-tiap malam Khamis. Sebelum kita meningkat terus akan kuliah kita, semua yang ada wudu jangan lupa pasang niat i'tikaf, ya. Sebab berada di dalam masjid ini dia punya kunci i'tikaf. Niat aja i'tikaf bermakna setiap saat kita berada di dalam masjid ini maka Allah masukkan dalam akaun akhirat kita pahala setiap saat. Itu yang penting sekali. Keduanya kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Lepas Sya'ban ni Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ni kita diminta melatih melaksanakan puasa, iaitu banyak pahala-pahala yang dikurniakan, yang diberi ganjaran oleh Allah mengenai puasa-puasa dia. Jadi sempurna dengan Sya'ban ni, ya, Sya'ban ni tadi kita kata latihan puasa. Kedua, membayar puasa-puasa yang kita tertinggal, ya, tertinggal. Jadi niat yang elok ialah niat qada dan puasa sunat sekali. Kalau ada yang kita terlepas, kita balas supaya semula. Kedua, nisfu min Sya'ban yang akan berlangsung pada 18 bulan ni. Nisfu Sya'ban, ini hari putih ni. Hari ni hari putih lagi, ya. Jadi nisfu Sya'ban tu artinya nisfu tu dalam bahasa Arabnya separuh bulan Sya'ban. Dia 15, ya. Apa kebaikan, apakah keistimewaan nisfu Sya'ban ini? Nisfu Sya'ban ini kalau kita satu daripadanya ialah doa makbul, iaitu malam nisfu Sya'ban. Doa makbul pada malam nisfu Sya'ban. Yang kita dibicarakan barang siapa yang berdoa pada malam tersebut, ya, Allah, kalau kita minta ampun dan doa kita itu minta ampun, Allah akan ampunkan segala dosa yang kita buat. Jadi itu kalau minta ampun. Kalau mohon doa apa-apa, itulah malam yang baik. Ada 5 malam, ya, yang makbul doa. Satu daripadanya adalah malam nisfu min Sya'ban. Dan disebutkan juga oleh para ulama pada petang asar itu, nisfu Sya'ban itu akan dinaikkan kita punya pahala. Jadi Nabi kata alangkah aku suka apabila report kerja aku itu dinaikkan oleh Allah pada waktu aku puasa. Bermakna Nabi Muhammad
Muhammad SAW menggalakkan kita puasa pada hari nisfu Sya'ban itu. Jadi ambil ajalah itu, sebab nanti kita keliru. Sebab kita ni ahli sunnah wal jamaah ya. Ahli sunnah wal jamaah ni kita dah siap semua dah. Bila ada orang bangkit tu artinya dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia membawa aliran lain, membawa masuk ke dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka nanti dia akan nampak dalam ahli sunnah jamaah tu ada yang tak betul. Jadi aliran yang dibawa tu bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Maka dia akan nampak perkara yang tak serupa dengan dia tu serupa dengan kita. Tak serupa dengan dia tu dia rasa salah. Itu cukup bahaya. Jadi kita elok berpegang. Bila kita dah Selangor ni, kita punya pahaman ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i. Dalam fiqahnya kita Imam Syafi'i. Dalam tauhidnya kita ialah Abu Mansur Al-Maturidi, ya, iaitu kita punya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dia punya ahli sunnah wal jamaah kita. Jadi untuk maksud tersebut, kalau ada orang bercakap maka dia tu membawa dari unsur mazhab lain. Memang mazhab lain itu nanti ada yang tak kena dengan kita, maka itu yang kita bimbang. Kalau dia bawa penceritaan mazhab lain, maka kita akan jadi was-was, tak pasal-pasal aja. Sedangkan kita sudah mengamalkan seperti baca Yasin malam Jumaat. Sedih baca ke tidak? Baca kan? Iaitu dari aliran lain dia kata tak ada. Dia kata Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan bahawa bacaan-bacaan ni tidak sampai kepada orang mati. Imam Syafi'i kata. Tapi dia tak ada, dia baca pendek sebab Imam Syafi'i kata belah hujung tu kalau nak sampai naklah dengan niat. Dengan niat. Sebab itu bila kita baca Yasin, jika ada pahalanya ya Allah, tolong sampai kepada ayah bonda, sebut nama sekali. Kita kan sebut macam itu. Itu syarat untuk sampai. Kalau kita tak ada niat, memanglah mana dia nak pergi? Di awang-awang aja lah dia. Sebab itu sebenarnya Imam Syafi'i menyebutkan bahawa dengan syarat ada niat. Tapi ada orang yang kata tak boleh sampai. Jadi ini menjadikan umat Islam jadi keliru. Dia dah mengamalkan perkara itu tahu berapa lama, tetapi tiba-tiba begitu, kan? Kemudian saya dah sebut selalu berjanji, misalnya berjanji, tak mau berjanji, kan? Kemudian sambut nisfu Sya'ban, tak boleh juga. Jadi hal-hal yang macam ini jangan kita keliru dengan pembawaan yang dibawa oleh aliran. Jangan lupa tu. Bukan salah, tetapi dia membawa aliran dia. Aliran dia lain. Yang bimbang kita tu adalah Syiah. Ya, yang itu yang kita bimbang, aliran Syiah. Kemudian ada pula yang sebut Wahabi, ada pula lagi sebut macam-macam aliran-aliran ni. Tambah pula aliran-aliran baru. Mustahil lah misalnya kita nak melawan dengan, ada orang boleh melawan dengan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kan? Kalau kita baca Ihya Ulumuddin tu dalam banyak tu, kita akan jumpa bagaimana Imamul Ghazali mensyarahkan, boleh kata start daripada bangun tidur sampai tidur balik semula, semuanya dituliskan semula. Sebab itu ada orang mengatakan orang yang menyusun sebalik semula agama Islam dia Imam Ghazali rahimahullah. Selepas Nabi Muhammad, orang yang susun balik dia daripada bangkit tidur sampai doa nak tidur balik. Doa bangkit tidur ada doa, nak tidur semula ada doa, sampai habis semua tu ditulis kena semula dalam buku Al-Ihya Ulumuddin tu. Sampai ada ulama-ulama menyebutkan selepas Nabi Muhammad SAW, orang yang mendetailkan agama Islam itulah Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Dulu saya dah cakap apabila disebut Hujjatul Islam, maka dia menghafal
300,000 hadis bersama-sama dengan dia punya sekali. Dari mana punca hadis tu? Dia hafiz. Kalau lebih daripada 300, orang itu kita panggil hakim. Al-hakim itu artinya dia lebih daripada 300,000 hadis dia jadi hakim, ya. Jadi kalau dia hafal 100,000 hadis, dia itu dipanggil al-hafiz. Al-hafiz itu ini dalam bab hadis, ya, bukan dalam Al-Quran. Hadis hafiz juga, tapi hafiz 100,000, hafiz 300,000, hafiz lebih daripada 300,000. Gelarannya menurut Asqalani, dia punya gelarannya ialah, pangkat yang dipanggil ialah Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, orang yang boleh berhujjah berkaitan dengan Islam. Itu dipanggil Hujjatul Islam. Baik. Jadi saya minggu sudah, kita ada masa sikit, ya. Minggu sudah saya janji kita kena cakap juga pasal Isra Mi'raj ni sikit, ya. Pasal janji saya minggu sudah saya nak cakap dengan Isra Mi'raj. Kalau ada kawan-kawan kita sini yang belum lagi positif, alhamdulillah. Semua ada lagi, ya, ada yang tak kena positif, ya. Alhamdulillah, syukurlah. Itu kurnia Allah semua. Sebab dah semua orang kena positif ni. Positif ni maksudnya ada benda tu. Benda tu ada. Tapi alhamdulillah, mulai 1 hari bulan ini, 1 bulan 4, orang yang positif masih dah tak payah kuarantin. Artinya penyakit ini dah macam sesemua biasa. Dah macam pening-pening kepala, bawa makan Panadol hilang, macam itulah. Tetapi kalau ada orang yang masih dianggap kena, tetapi dia ada gejala yang sampai jadi 3, 4 dan 5. Ya, gejala-gejala yang yang peringkat tinggi, maka dia kena pergi ke hospital juga. Alhamdulillah, kita dah mula endemik, maknanya 1 bulan 4 ni akan diisytiharkan bahawa kalau ada pun tak payah lagi kuarantin. InsyaAllah, ya. Kita doa kepada Allah SWT, Allah memudahkan segala urusan-urusan kita di muka bumi ini. Baik. Kita ngulang balik sejarah sejarah Isra Mi'raj tu. Bila Isra Mi'raj ni berjalan? Bila? Itu yang penting sekali. Ianya ialah setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu muasanya. Tahun Masihinya ialah waktunya 27 Rajab. Dah sudahlah, ya, 27 Rajab kita dah sambut dah. 27 Rajab, setahun sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Baik. Bersamaan tahun 621 Masihi. Tahun ni, ya. Jadi peristiwa ini ialah peristiwa disebutkan pada tahun itu ialah tahun di mana Nabi Muhammad SAW sangat duka cita. Sangat duka cita kerana isterinya Khadijah meninggal. Kenallah siapa Khadijah ni, kan? Siapa Siti Khadijah ni? Ya, Siti Khadijah ni ialah isteri Nabi Muhammad SAW. Dinikahinya ketika dia umur 25 tahun, sedang Khadijah berumur 40 tahun. Dan start dari 25 tahun, Siti Khadijah inilah yang jadi isteri dia. Dan keistimewaan Siti Khadijah ini, dengan Siti Khadijah inilah Nabi Muhammad SAW dapat anak-anak. Ya. Jadi peristiwa yang besar sekali ialah peristiwa di mana selepas Nabi Muhammad SAW, ya, beruzlah di gua Hira, maka Nabi Muhammad SAW telah didatangi oleh Jibril membawa Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah startnya Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan Nabi Muhammad SAW ni, kita kena mulakan kebangkitan dunia ini dengan Iqra. Bacalah. Bila bacalah artinya ilmu. Nak membaca kena ada alat untuk membaca.
Sedangkan sampai sekarang kita tak selesai membaca. Sebab apa? Bahasa-bahasa dalam dunia ini berapa bahasa? Yang kita biasa dengar ialah bahasa Inggeris, bahasa kita, bahasa Melayu, ada Jawa, ada Banjar, kemudian Cina, India, itu yang biasa kita dengar. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, tak apa-apa bahasa lagi kat sana. Ke Indonesia, lagi banyak bahasanya. Kemudian keluar pula ke Eropah tu, macam-macam bahasa, sehingga kita menjadi pelik. Macam mana dalam dunia tak ada satu bahasa saja supaya semua orang faham. Itulah mengatakan bahawa, sebab itu dikatakan iqra itu, selagi makin banyak kita belajar, makin bodoh kita. Hang Tuah dikatakan boleh berbicara 7 bahasa. Hang Tuah 7 bahasa. Kita 2-3 bahasa pun dah tak boleh dah. Bermakna iqra ini ialah kalau siapa lebih banyak pengetahuannya, ini saya sebut tadi dari segi bahasa, dari segi alat, dari segi ilmu-ilmu lain, sains dan sebagainya. Wah, kita jadi diri kita ni jadi, kita rasa jauh lah daripada nak jadi orang hebat. Namun demikian, apabila Nabi Muhammad SAW iqra, maka dia balik daripada Gua Hira, balik ke rumah. Dia dah lama di Gua Hira, balik. Bila balik, dia minta Khadijah selimutkan dia. Selimutkan dia. Zammiluni. Zammilu tu artinya selimutkan aku. Selimutkan aku. Tetapi Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, ini jangan lupa ni, pada waktu itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat Ya ayyuhal muzammil. Ingat tak? Itu ayat Quran datang. Apa katanya? Muzammil tu, ada orang nama Muzammil. Muzammil tu katanya orang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Itu dia. Wahai orang berselimut. Katanya ayat itu, ayat itulah apa nama zahir pada waktu itu. Iqra tu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Waktu itu dia nak selimutnya dia. Dia takut. Dia takut dengan peristiwa. Itulah waktunya Siti Khadijah yang orang yang pertama nak mengamankan dia. Siti Khadijah, isteri dia ni, yang mengamankan dia. Namun demikian, jangan lupa apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Waktu tengah-tengah malam, solat. Nampak? Kataan solat juga start di situ lah. Solat. Sedangkan solat yang Nabi Muhammad SAW ambil yang resmi ialah pada Isra Mi'raj yang saya nak cakap ni. Tetapi Allah sudah menyebutkannya qumil lail, bangunlah di pertengahan malam, solat. Ayat tu nanti baca ayat Quran tu, itu nak menyebutkan pasal solat ni. Jadi untuk membangunkan orang berselimut ni, bagi orang yang lemah ni, solat. Dan solat yang disuruh oleh Allah qumil lail tu ialah solat tahajud. Bukan solat biasa. Solat tahajud. Di tengah-tengah di 3 suku malam, setengah malam. Kemudian warattilil Quran tartila, ada ujung tu lagi, baca pula Quran. Jadi syarat bagi orang bangkit, bagi orang bangun, bagi orang nak belajar, bagi orang cerdik. Sebab itu saya tengok orang yang menghafal Quran ni, dia akan cepat hafal pada waktu itu. Pada waktu tengah malam. Qumil lail, bangunlah. Qum tu bahasa Arab. Qum tu bangunlah pada waktu malam. Sebab itu budak-budak universiti pun biasa dia orang akan membaca buku pada waktu itu. Jadi apa kaitan yang saya nak sebutkan ni? Kaitannya ialah Sayyidatuna Khadijah ini, di samping dia orang yang sangat kaya,
Dan dialah orang yang sebenarnya memelihara, menjaga, mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Dalam keadaan orang-orang kafir sedang memusuhi Nabi Muhammad SAW. 3 hari lepas itu meninggal pula Abu Talib, bapa saudara dia yang belum Islam. Tetapi Abu Talib ialah orang yang pernah kita dengar kata dia, jangan sesiapa pun berani sentuh Muhammad. Walaupun dia Islam, dia tak Islam. Jangan sentuh Nabi, dia akan mempertahankan. Jadi meninggal 2 orang ini, Nabi Muhammad SAW rasa terpukul, rasa sangat sedih, dan pernah agaknya terasa bahawa apakah Allah tak kasihan kat aku, kan? Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala memujuk, menenangkan Nabi Muhammad SAW dalam satu musafir yang kita panggil Isra wal Mi'raj. Musafir, melawat syurga, melawat neraka, melawat Baitul Ma'mur, melawat apa nama kita panggil Lauh Mahfuz. Kerana Nabi Muhammad SAW ni ialah orang yang akan menyampaikan dakwah Islam itu kepada manusia, bukan kepada umat Islam, kepada manusia yang bukan Islam. Jadi dia kena yakin dulu akan apakah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk syurga, neraka. Dia kena yakin dan dia kena tengok sendiri. Maka pada waktu itulah Nabi Muhammad SAW dibawa dalam perjalanan yang disebutkan Subhanallazi asra, Subhanallazi asra bi'abdihi layla, Subhanallazi, Maha suci Allah. Artinya Allah itu terelak dari kekurangan. Bila sebut Maha Suci itu, Allah tak serupa kita. Jangan fikir Allah macam kita. Kalau kita fikir Allah macam kita, memang tak terbuatnya apa yang nak dibuat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu ayat mula dia Subhanallazi, artinya Maha Suci Allah. Yang kita kata Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu kan, itu ialah Maha Suci Allah. Bila disebut Maha Suci Allah tu, ya, bila esok tiba-tiba kita dapat rezeki 1 juta, itu kalau ikut betul-betul 1 juta ni aku kena berapa tahun aku kumpul duit dengan gaji aku 3,000 ni, berapa? Tapi tiba-tiba esok dapat. Macam mana nak dapat? Ada di jalannya, wallahualam macam mana jalannya. Maka dapat itu, jangan kita kata macam mana boleh dapat, tak boleh. Sebab Maha Suci Allah yang mengurniakan kita tu. Maha Suci. Bila Maha Suci, dia boleh buat apa yang dia nak. Kun fayakun. Benda yang mustahil pun dia tak ada mustahil kepada dia. Jadi oleh kerana itu itulah kunci. Maha Suci Allah yang asra allazi, subhanallazi asra itu dia Isra tu, yang menjalankan asra bi'abdihi, hambanya. Maka dia telah mencakapkan sini, aku Allah, aku jalankan hamba aku. Maka hamba aku bukan berjalan sendiri, hamba aku bukannya bergerak sendiri pergi ke Sidratul Muntaha, tetapi aku yang menjalankan hamba aku. Nampak? Jadi Allah sudah pun kunci kita bahawa Nabi Muhammad SAW bukan berjalan. Kalau berjalan sendiri tak akan sampai. Kalau jalan sendiri tak. Asra bi'abdihi layla. Abdihi, hambanya, pada malam hari. Jadi Isra itu ialah berjalan pada malam daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jalan malam, jalan biasa, tapi kenderaannya ada. Nama binatangnya burak. Kelajuannya sejauh mata memandang 1 langkah. Sejauh mata memandang 1 langkah.
Kalau kita picitkan torchlight itu kan, cam. Sini belum, baru tekan dah sampai sana. Kelajuan dia. Sebab itu kalau orang akal tak boleh fikir, sebab daripada Mekah ke Madinah tu, dari Mekah ke Madinah tu, kalau naik unta berapa hari? Kalau naik kuda berapa hari? Tapi orang ni boleh hanya lepas Isyak, sebelum maghrib, sebelum subuh dah balik kata di sini. Itu baru yang ini, yang Asra ni tadi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestin kan? Daripada Mekah ke Palestin, Israel sekarang. Daripada Masjidil Aqsa, Mi'raj. Oh, ini lagi lah jauh. Ini lagi lah jauh. Siapa tahu berapa jauhnya bulan dengan kita? Berapa jauh? Juta batu, juta kilometer. Dan kalau nak dalam perjalanan naik borak, naik burung, kita tahu berapa lama aku sampai. Tapi yang ini tadi Isra, naik ke atas, dipanggil Mi'raj. Jadi dua perkara ya, Isra satu, Mi'raj satu, dua perkara. Baik. Yang kita nak sebut, yang kita nak tengok ni, dalam perjalanan tadi Allah nak tunjuk apa? Allah nak tunjukkan kebesaran Allah dengan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran bahawa dia nak menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan yang disebut aku berkati, yang aku berkati haulahu linuriyahu min ayatina. Berkati dia dengan penemuan-penemuan kebesaran-kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa di bumi naik borak tu, banyak tempat dia berhenti. Antara perkara yang dia jumpa, yang saya fikir besar penting dengan kita ini ialah dia berjumpa orang yang menuai. Sehari dia menuai, daripada pagi sampai petang menuai. Habis malam tu tumbuh balik tuaian tu. Esok nuai lagi. Lusa petang tu habis. Esok tumbuh balik, tuai lagi. Apa maksudnya itu? Apa maksud? Jibril jawab, ini adalah contoh orang yang disebut di situ ialah orang yang berjihad fisabilillah. Jawab Jibril, pahalanya berganda-ganda hingga 700 kali ganda. Orang berjihad fisabilillah. Jihad ini ialah orang yang bekerja, yang bertugas mengembangkan agama Allah, menjaga agama Allah ini tanpa gaji. Itu yang dipanggil jihad fisabilillah, tanpa apa-apa bayaran. Kalau orang nak bayar itu cerita lain, tapi dia bekerja itu bukan pasal itu. Orang nak bayar, okey, kita ambil sebab ini kita pun perlu makan, perlu dunia kan. Tapi kita tidak buat kerja itu kerana itu tidak. Fisabilillah, apa nama? Bekerja di jalan Allah. Bersedekah, sama lah tu masuk sedekah, fisabilillah. Melihat kekurangan-kekurangan di mana-mana kita isi kerana kita ada kemampuan, itu fisabilillah. Yang tak mampu mendoakan, yang tak mampu dengan duit, dengan tenaga, itu dipanggil fisabilillah. Dan dia punya ganjaran, ini Allah nak tunjukkan Nabi supaya dia bagi tahu dengan dia punya mujahid ni. Mujahid ni tahu mujahid? Orang yang berjihad ni kita panggil mujahid ni. Dan orang-orang mujahid ni adalah orang yang bekerja, yang serve Allah ni. In tansurullah yansurkum. Barang siapa tolong Allah, Allah akan tolong dia. Ini ialah kumpulan yang Allah Jibril tunjukkan kepada Nabi supaya dia dapat sampai. Sebab itu saya kata, bila Nabi wafat saja, hanya 10% saja yang tinggal di Mekah dan Madinah. Yang lain bertebaran keluar daripada Mekah Madinah, mengembangkan agama Allah. Termasuk yang tahun 1400
tiga, satu kumpulan datang ke Melaka mengislamkan raja kita, dan elok benar orang Melayu ni rajanya Islam, habis semua Islam semua kita. Itu kelebihan kita. Padahal raja kita tu namanya Parameswara. Bila sebut Parameswara, agamanya Hindu, tapi tertarik dengan agama Islam kerana orang-orang Islam yang bukan datang dari Mekah, mereka ni datang dari India, Gujarati, datang membawa perniagaan dia. Mereka rupanya meniaga itu, dia anggap itu ialah anugerah Allah. Dia berniaga, dengan perniagaan itu dia dapat duit itu, dengan duit itu dia ngembangkan agama Allah. Sebab itu kalau kita tengok kerja-kerja Allah ni, kerja agama ni, termasuk macam Kristian, missionary dia panggil tu, dia duduk kat rumah tempat orang asli, dia tak ada bayar gaji, dia duduk situ, apa yang orang asli tu buat, dia pun buat sekali. Dia macam ni. Yang kita ni orang tabligh tu, itu 40 hari keluar. Tapi kadang-kadang kita pandang tak elok dengan dia, sebab dia sebut tabligh tu pada Nabi tu, tugas dia 4, sifat dia 4 kan. Pertama, sedir, amanah, tabligh. Tabligh ni apa? Menyampaikan. Ini bagi kumpulan tabligh, menyampaikan agama. Jadi ini yang saya kata tadi, bahawa fi sabilillah itu, itulah ganjaran yang Allah bagi besok. Bila kita dah meninggal, kita dah tak ada pakai lagi apa yang kita ada. Apa yang kita ada ni buat bergaduh anak-anak je. Sebab itu orang cerdik, dia dihantarnya dulu ke sana sebelum dia pergi. Belum sampai dia dah hantar barang dia ke sana dulu, dengan bentuk apa dia, sedekah dan sebagainya, dan barang ni dah dipindah ke sana. Kalau tidak besok, siap lah, dia jadi kelang kabut dekat sini ya. Itu yang kita penting. Yang kedua, dia jumpa, yang ini pentingnya, yang ini dalam kepentingan. Junjungan kita melihat pula suatu kaum yang memukul kepalanya dengan batu. Setiap kali pecah kepalanya dan elok semula, maka dipukulnya pula, pecah lagi. Begitulah keadaan mereka, tidak berhenti-henti. Pecah, ketuk, pecah, balik, pecah lagi. Nabi Muhammad kata, ini apa pula ni orang ni? Mereka itu ialah orang-orang yang berat kepalanya sembahyang fardu. Sembahyang belum dapat lagi ni, tapi dia punya laluan tu dah jumpa ni. Sebab dia orang sembahyang pada waktu itu sayang sembahyang Nabi Allah Ibrahim ya. Pada waktu itu disebutkan bahawa orang yang berat kepalanya, rupanya sembahyang ni tidak tu kat kepala rupanya. Dalam kepala ni ada otak, yang kalau berat pun sebenarnya bukan kaki. Kadang ini dah macam-macam kita ni, kaki dah sakit dah, tapi datang ke masjid ni, artinya bukan kaki tu je yang kita datang ke masjid ni. Sini kepala ni, sama ada dia hendak pergi atau tidak ni, dipanggil akal, otak itu. Dia lah yang buat. Pergi jugalah pakai motor. Ada yang kereta, bukan kereta je, aku ada masalah, pergi. Artinya dia kaitkan dengan kepala. Bermakna yang pergi ke masjid dan sebagainya ialah lebih kepada kehendak akal kita ni. Akal kita, ilmu kita lah, ilmu kita, akal kita. Dan kita yakin bahawa apa yang guru-guru cakap, syarah-syarah tu kita yakin bahawa di masjid ini adalah syurga sebelum kita sampai ke syurga. Kan saya cakap dulu, kalau mula-mula malaikat pergi dekat imam nampak tak khusyuk, dah lepas itu tak lepas apa tak khusyuk. Tengok pula baris rak sab kedua pun tak ada yang lepas, 3 tak lepas, 4 yang 4 ada lepas, seorang habis semua diterima. Kemudian datang dalam hadis Nabi kata, seorang pun tak ada yang lepas, semuanya tak khusyuk, pun Allah terima juga. Itu kelebihan sembahyang jemaah di masjid ni. Jadi sebab itu orang rasa kalau dia sembahyang masjid sahih dah diterima oleh Allah SWT. Tak usahlah lagi rasa was-was, memang Allah akan terima.
Kerana walaupun tak ada seorang dalam tu, Allah kata, Nabi kata, Allah terima semua. Jadi yang ini yang penting sekali, iaitu rupanya mari kita bela kepala kita. Mari kita bela kepala kita dengan mendengar, dengan melihat, ya, supaya kepala kita dapat menolong bila kita malas tu. Pergi juga kan. Itulah yang penting sekali. Jadi insya-Allah kita rasa yang saya nak sampai itu yang itu je. Yang sampai hal itu saja. Sebab saya melihat di Subang Jaya orang pencin semua kat masjid tu. Yang pakai kursi ni kan 3 baris. Sekarang ni orang kursi tu 3 baris tu. Mati saya betul lah. Sebenarnya yang datang ke masjid ni bukan kaki tu tau. Kaki sakit datang juga. Dan dia boleh pujuk anak dia tolong hantar apa? Anak dia hantar, anak dia balik. Kalau lepas Isya anak dia datang ambil balik. Nampak? Bermakna ayahnya memerintah. Ayah masih hidup ni tolong hantar dia. Lepas tu dia ada hal. Kalau budak muda macam kita juga, banyak dah hal dia. Dulu saya kat sini ada, masa saya bujang-bujang kecil tu, saya niaga kat sini. Nak tahu waktu bila orang penuh kat kedai tu sebelum maghrib. La ilaha illallah. Kedai tu penuh, orang beli minyak lah, beli macam-macam. Maghrib tu lah. Sampai Isya. Apa tidak? Tak ada orang dah. Entah macam mana ya. Betul lah dia beli ada kan. Mengacau sungguh dia. Mengacau di mana? Sini. Ada pula dah pergi beli minyak semua lepas masa maghrib tu. Heran kita lah. Ya dah, 12 jam tadi siang tak ada apa-apa. Jadi tapi ada juga orang yang tak ada macam itu. Setengah jam lagi, 1 jam lagi dia dah ada masjid. Ya tak? Ada macam itu, bukan semua orang. Jadi maksud saya tadi, mari kita fikir bahawa rupanya yang akan menyebabkan kita datang ke masjid dan sebagainya ini, sini kita. Kepala kita mesti aman, kepala kita rasa yakin dengan apa janji-janji Allah, janji-janji Nabi Muhammad SAW. Ya tidak? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita buat 4 rakaat, kalau sebelum rakaat itu lagi ada witir 3, sebelum itu lagi ada taubat, ada hajat, ada tahajud. Ya Allah, banyak. Ini dia kata tadi minimum 2 rakaat. Ini pula kita buat macam-macam. Apa lagi sembahyang nak buat ni? Apa? Sunat mutlak aja lah. Sunat mutlak. Sunat. Saja ke sunat. Tak ada apa-apa sunatnya. Saja itu nama sunat mutlak. Buat aja lah. Jadi yang nak saya sampaikan Isra' tadi ni ialah mari kita ingat bahawa yang menjadikan kita rajin ini sebenarnya kepala kita. Ya? Kepala kita. Bukan